bersama-sama berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ketika kami membaca firman-Mu. 求神赐福我们，当我们读他的话语的时候， Roh Kudus memberikan pencerahan, pengertian, dan hati yang mau belajar dan taat. 求圣灵光照我们，开启我们的心中，让我们能够有谦卑的心来学习。 Pakai kedua hamba-Mu ya Tuhan, 是愿你两位卑微的仆人， dan berkati kami semua. 你赐福我们众人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16. 我们来看一段的圣经，是在马太福音的第16章24 hingga 26. 24到26。 Matius 16, 24 hingga 26. 24到26。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 马太福音16章24到26节。于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，就必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？” Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Mimbar Gloria minggu ini adalah bicara soal harga pemuritan. 今天我们那个讲台的信息是讲到的门徒的训练。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， di dalam sejarah gereja kita mengenal seorang yang bernama David Platt. 在那个教会的历史里面，我们都认识这一个人叫塔菲。 David Platt. 塔菲布莱， Dia menulis satu buku yang sangat baik yaitu Follow Me. 他有一本书是非常出名的，叫《Follow Me》， Ikutlah aku. 跟随我。 David Platt ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Amerika. 他是在那个非洲的一个服侍的一个神的仆人。 Dia dikatakan ketika dia menulis buku ini, 当他写这本书的时候， dia mengungkapkan perasaan hati dalam pergumulan pelayanannya. 他在自己的里面的内心深处也有很大的挣扎。 Lalu dia berkata, 然后他说， setelah saya melakukan apa yang semua orang harapkan dari diri saya, 当我要做的每一件事情照着我自己所愿望的， saya mendirikan gereja yang besar. 我建造了非常大的教会， Saya menulis buku yang bestseller. 我也写了书， Saya merintis sebuah kampus, 我也建造了一个大学的学院， mendirikan banyak gereja, 也还有那个他也建造了许多的教会， berbicara di berbagai konferensi pertemuan. 在许多的地方讲道。 Tetapi ada satu masalah yang besar, dia katakan. 但是有一个很大的问题， Saya tidak merasakan damai sejahtera Tuhan. 我没有感到从神来的喜乐。 Ketika semua orang, banyak orang bermimpi, ketika melayani bisa seperti David Platt. 有许多人盼望他们的服侍果效能够像塔菲布莱一样， Tapi justru ketika dia ada di puncak pelayanan itu, 在他的服侍的最高峰的时候， setelah melayani 18 tahun berturut-turut, 他18年继续不断的在服侍的工作岗位上， David Platt ini menjadi seorang pembicara yang luar biasa dipakai 他 Tuhan. 成为了一个非常有名的讲员， Penulis buku yang luar biasa. 他写书也是非常的出名， Dia membangun gereja luar biasa 他 besarnya. 不断的到处呢这个建立教会， Pada waktu orang ingin bermimpi seperti itu, 许多人都梦想能够像这个塔菲一样， tapi justru pada waktu itu dia mengatakan dia 就在 kehilangan 他 damai 那个 sejahtera. 人家认为是他侍奉的最高峰的时候，他说了这一句话， Dia kehilangan damai sejahtera. 他里面失去了平安。 Dia mengatakan pada waktu dia membaca firman Tuhan, 当他念神的话语的时候， ada begitu banyak inkonsistensi dalam kehidupannya yang tidak cocok.
他发现到他自己的生活里面的所行所为与神的话语并不相称， Gaya hidupnya tidak menyerupai kehidupan Kristus, dia 他 katakan. 的生命的里面的活出跟基督所要求的活出根本是两回事。 Kenapa orang yang mencapai puncak pelayanan seperti itu 为什么一个人当他服侍达到了高峰的时候，仍然有这样的状况出现呢？ dia mengalami kondisi seperti itu? 他自己亲自经历了这样的一种情形。 Bukan dia mengatakan aku telah mengerjakan yang diharapkan oleh semua orang terhadap dirinya. 岂不是他在许多众人的面前看到他许多的服侍的果效吗？ Gereja memberikan apresiasi. 他那个教会也被他建造起来了。建立 Dunia kekristenan menghormati orang ini. 这个世界有许多人都非常的崇拜他， Tapi dia mengatakan ada begitu banyak inkonsistensi yang terjadi dalam hidupnya. 但是在他的里面，他自己发现了有许多的问题，感到不安。 Itu kejujuran yang ada. 这是他非常诚实的把心里的世界说出来。 Dia melihat dirinya dan melihat hidup Kristus. Dia mengatakan ada begitu banyak hal yang tidak serupa. 他看到了自己，他知道自己的所行的与基督的圣经里面所要求的不相符合。 Dan dia anggap itu sebagai satu kegagalan. 他发现这是他的一个失败。 Hari ini setelah sekian tahun engkau dan saya menjadi orang percaya. 今天你我已经是多年的门徒， Apakah engkau juga melihat ada inkonsistensi antara hidupmu dengan apa yang engkau mengerti tentang firman Tuhan? 是否我们发现到我们的生活的里面的实际的活出与主的话语，我们有没有相称呢？ Apakah gaya hidup kita serupa dengan tuntutan gaya hidup Kristus? 那么我们所活出的是否与圣经里面主的要求相符合呢？ Mungkin di antara kita tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan itu. 可能我们当中我们已经发现了，但是我们没有这样的胆量与勇气把它说出来。 Mungkin kita juga tidak mempunyai kejujuran seperti David berani mengatakan. 或许我们也不够诚实，我们也不想把实话说出来。 Tapi mau tidak mau, percaya atau tidak, engkau mengatakan atau tidak, 无论你是肯承认，无论你肯说出来，或是不肯说出来， engkau akan melihat ada sisi yang disebut inkonsistensi dalam hidup kita. 但是自己应该清楚的知道，有这样的光景存在在我们的生活当中。 Pada saat kita percaya kepada Kristus, 当我们相信了基督， pada waktu kita sudah dilahirbarukan, 当我们被主所更新的得了重生之后， dalam diri kita yang paling mendalam kita rindu menjalani kehidupan sebagai seorang murid Kristus yang 其实， sejati. 在我们的心里面都有一个愿望，盼望能够更像基督， Hidup menyerupai Kristus sehari lepas sehari. 盼望一天能够新似一天，更近于基督的形象。 Pada waktu kita menjalani, 当我们在行走这条道路的时候， kadang-kadang kita mengalami satu kondisi seperti putus asa. 甚至有时候感到失望。 Kenapa hidup saya tetap seperti ini? 为什么我仍然活在这个我自己所不喜悦的光景里面呢？ Kemajuan yang kita harapkan tidak kita lihat. 那么我们好像这个进步呢，总是没有办法进到那个完全的地步。 Antara hidup lama dan hidup baru tidak ada terlalu banyak perbedaan. 那么新的生命已经说每天在更新的，但是跟以往的生活呢，没有多大的区别。 Sebagian kita mungkin bergumul soal ini. 可能我们当中都有这样的挣扎。 David Platt mengalami pada masa ketika dia melayani. 他自己有在他的服侍的当中，他有这样的激励，他勇敢的说出来。 Sehingga dikatakan dia harus meletakkan jabatannya, meninggalkan semua yang sudah dia bangun itu. 所以他自己感悟到他自己不配，他愿意辞去他一切的职务以及他服侍的岗位。 Lalu dia pergi ke beberapa negara di Asia. 然后他到亚细亚那一带的几个国家去， Dia pergi ke Vietnam, dia pergi ke Thailand. 他到了越南，他到了台湾， Satu negara yang sangat asing. 到了一个他非常陌生的国度里面， Di situ dia mulai dari nol. 他从零开始， Dia mulai mengenal gereja-gereja yang kecil. 他从小的教会开始牧养， Dia mulai melihat pergumulan hamba-hamba Tuhan di daerah terpencil. 他能够体验到在那些贫穷小的地方的那个牧者们的那一种的挣扎与他们的环境。 Setelah sekian tahun dia ada di Asia, 那么当许多年呢，他在那亚细亚的一带的国家里面， akhirnya dia tahu Tuhan memimpin dia kembali ke Amerika. 然后神的带领，他又回到了美国， Pada waktu itu dia menemukan jawabannya. 然后到那个时候，他得到了答案。
Kenapa bisa seperti ini dia katakan? 为什么会是如此呢？ Saat gereja bertumbuh dengan begitu luar biasa besarnya, 当他的服饰在人的眼中看为是达到了高分的时候， orang Kristen kehilangan akan kondisi hidup sebagai seorang murid yang sesungguhnya. 那么基督徒的真正的活处根本跟这个门徒的要求是不相符合的。 Kasih di antara saudara seiman tidak tampak, dia katakan. 他那一种的爱呢，没有真正的活出于流露， Disitulah dia mulai membangun lagi. 然后他再重新的起来， Maka dia menuliskan buku ini, Follow Me, ikutlah aku. 然后他就写了这本书，就是跟随我。 Bagaimana seorang mengikut Tuhan di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang murid. 那么一个人基督徒在跟随主的道路里面，当如何的活出一个门徒的样式呢？ Ada begitu banyak harga yang engkau dan saya harus bayar. 你我应当付上代价， Seperti yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan 就 ini. 像我们刚才所念的经文一样。 Apakah harga itu? 那么这个代价是什么呢？ Kalau kita perhatikan yang pertama, 如果我们来注意到，首先的一点， tuntutan dari harga pemuridan adalah menyangkal diri. 那么这个圣经里面的要求就是要我们要做一个门徒，应该要有舍己的精神。 Kata menyangkal di sini, 这里所指的舍己， ini berarti secara umum artinya memungkiri. Atau dengan semaksimal mungkin memisahkan diri dari sesuatu atau seseorang. 就是我们要有一种分别的生活， Tidak berhubungan dengan orang lain, 跟别人是没有连在一起的， melupakan diri sendiri. 能够是自己一个非常的这个独立的这一面， Kehilangan keinginan diri sendiri. 就是失去了自己本身所要的东西。 Kelihatannya simple bukan? 说起来好像也挺简单的， Tapi tidak simple. 但并不容易。 Bagaimana mungkin seorang yang seperti David Platt itu, 好像塔菲这样的一个有名望的人， ketika dia mencapai satu tingkat popularitas pelayanan yang begitu luar biasa, 他的服饰达到了一个登峰造极的地步， dia harus dengan rela meninggalkan semuanya itu. 但是他愿意撇下他所拥有的一切。 Anda tanya saya gampang tidak? 那么，如果我们来扪心自问一下，我们容易吗？ Ketika kita melayani dalam posisi sebagai seorang gembala, 当作为一个牧师，他驻堂牧师的这样的一个位置， dalam satu masa posisi itu harus diambil dari Anda. 那么他的一个的那个时候呢，他就要失去了要离弃这一切， Engkau menyerahkannya dengan sukacita, sukarela kepada yang berikutnya. 而且呢，非常的甘心情愿的把这个位置让出来， Ini nggak gampang sungguhan. 这不是一件容易的事情。 Apalagi pada waktu itu dia dalam masa yang sangat produktif dikatakan. 在那个时候，他自己非常的增长。 Di situ yang disebut dengan kehilangan keinginan diri sendiri. 那么这里就是一个舍己，就是失去了他自己本来想拥有的，但是他必须交出来。 Dia melepaskan semuanya itu. 他把这一切的都撇下， Ini yang disebut dengan menyangkal diri. 这就是圣经里面所指的舍己。 Pada saat kita memutuskan mengikut Kristus, 当我们跟随基督的时候， yang pertama kita lakukan adalah menyerahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. 把我们的心，把我们整个的生命都交给他， Membiarkan Kristus bertata di dalam hidup kita. 让基督在我们的生命的当中居首位。 Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Allah yang jadi. 这并不是我们自己所愿意的，但是这是神所要求。 Diri di sini, 在这里讲到己字， ini bukan ditujukan kepada identitas kita yang unik ini, bukan. 并不是指你自己所有的身份与地位， Tapi ini kata diri di sini adalah ditujukan kepada kita dalam kondisi hidup manusia yang berdosa. 这里指的就是人的自己的罪性的一面。 Seperti Paulus katakan, di dalam aku sebagai manusia tidak ada apapun, sesuatu apapun yang baik. 就好像保罗所说的一样，在我的里面没有善的东西。 Artinya bahwa ketika engkau mengatakan menyangkal diri, 当我想要舍己的时候， kita mengakui bahwa dengan tulus bahwa di dalam diri kita ini tidak ada sesuatu apapun yang patut dibanggakan. 那么这个东西呢，里面就有一个很挣扎的东西在里面跟他较量。 Pada waktu David Platt mencapai prestasi itu adalah satu kebanggaan.
当他达到了那个高分的时候，那是一种的骄傲。 Pada waktu bukunya bestseller, itu suatu kebanggaan. 当他有那么多的出名的书出版的时候，这是他的一个成就。 Tapi justru pada puncak itu dia mengatakan, itu semua tidak bisa dibanggakan. 但是就是在那个高分的时候，他觉得里面有一个不平安的东西，他感到这一切都不助于他的骄傲与自豪了。 Dia sadar di dalam dirinya itu, dia belum memenuhi apa yang Tuhan inginkan. 他知道在他内心的深处，他所活出的，他自己所知道自己的，并不是完全的蒙神的悦纳。 Penyangkalan diri dimungkinkan ketika seseorang mengenal dirinya yang paling dalam di hadapan Tuhan. 那么舍己就是一个人在神的面前，自己非常清楚的对神的认识有多少。 Yesus Kristus ketika berkhotbah di khotbah bukit, 当神那个登山宝训的时候， dia mengatakan satu kalimat, berbahagialah setiap orang yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan. 里面有句这么说：贫穷的人有福了，饥渴慕义的人有福了。 Kata miskin rohani itu adalah melukiskan satu kondisi yang begitu rendah. 这里讲到了饥渴慕义的人，就是一个非常谦卑的人， Kesadaran akan kondisi kerendahannya di hadapan Allah. 因为他谦卑的活在神的面前， Kepapaan dirinya itu dia menghargai akan karya dan anugerah Tuhan. 他把自己在神的面前是赤露敞开的，把自己完全于交在神的手中。 Yang telah menyelamatkan dan memanggil dia dalam pelayanan ini. 那么就是神所托付他的，神所让他感动的，在他的服侍的位置里面。 Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan yang ngomong satu kalimat seperti 有 ini. 一个神的仆人，他这么说， Albert Pink, 是阿尔并说的， bertumbuh dalam anugerah adalah bertumbuh ke bawah. 在那个恩典的当中成长， Bertumbuh adalah bertumbuh ke bawah. 是活在恩典下面。 Nah, ini terjemah enaknya gimana itu ya. Pokoknya ngerti ya yo. Nah, gitu dah. Yaitu sebuah bentuk kesadaran melihat akan kerendahan diri. 活在恩典的里面，应该要活在谦卑的里面。 Suatu kesadaran hati yang terdalam akan ketidaklayakan menerima rahmat Tuhan. 要知道，我们本来是不配的人，然而领受了这样的恩典，应该活在谦卑的里当中。 Hari ini banyak orang ingin bertumbuh, adalah bertumbuh ke atas. 许多人现在都想成长，就是想往上的那个来长， Supaya semarak kita bisa dilihat orang. 以致那个所有的都让众人都能够观看到的东西。 Pada waktu itu semua akan memuji. 到那个时候呢，人家所看到了你的所做的呢，能够看到的就在那边呢，那边称赞你。 Tapi Albert Pink mengatakan, 但是阿拉并怎么说呢？ bertumbuh yang sesungguhnya dalam anugerah adalah bertumbuh ke bawah. 真正的在恩典的里面成长，乃是往下成长。 Kalimat inilah yang pernah diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. 这一句话也正是那个施洗约翰曾经也说过。 Biarlah dia bertambah besar dan aku makin bertambah 他 berkurang. 说：“我必卑微，他必兴盛。 Ini yang disebut dengan penyangkalan diri. ”这就是一个舍己的宣言。 Di dalam kita membangun akan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. 当我们在这个教会的像服侍的里面， Ada begitu banyak problema terjadi karena si aku. 一个许多的问题的产生出现，就是因为己字太大。 Kita ingin si aku itu makin menonjol. 我们盼望自己更加的能够出色。 Begitu bersinggungan dengan si aku, biasanya kita bisa ngamuk-ngamuk. 许多的问题一碰到你跟你的利益或者你的什么都有相抵触的时候，你的里面的怒火就 Kita bisa tersinggung dan kita bisa marah keras. 我们就感到受伤了，我们就在那边发起了脾气了。 Itu karena si aku. 这就是己的生命太强的表现。 Menyangkal diri, bagaimana kita merendahkan si aku ini, bahwa kita sungguh tidak layak menerima anugerah Tuhan. 那个舍己就是我们感悟到我们不配神的恩典，我们实在是一个卑微的人，谦卑的活在神的面前的人，他是一个舍己生命的活出。 Menyangkal diri berarti kita menyerahkan hak otoritas diri kita sepenuhnya kepada Allah. 舍己就是把我们的生命、我们的生活、一切的主权都交给这位主。 Manusia tidak pernah dimaksudkan sebagai makhluk yang otonom. 那么，那个人类不是一种被那个好像机器一样的被所那个 Tapi 所 manusia dalam 控制。 menjalani kehidupan harus dan bergantung kepada Tuhan. 那么我们那个人的生命呢，一定的我们的活出要与主的生命连在一起。 Pada waktu kita belajar untuk tidak bergantung,
disitulah kecelakaan terjadi. 如果什么时候我们离开了主，我们什么事情就都不能够做。 Itu terjadi dalam kasus Adam dan Hawa. 这就是亚当夏娃的失败的激励。 Pada waktu mereka bergantung dengan Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan hidup di Taman Eden. 当他们倚靠神的时候，神给他们伊甸园，他们在伊甸园的里面有平安有喜乐。 Pada waktu dia mencoba mempertimbangkan tawaran daripada si iblis, 当他们离开神的时候，那个魔鬼向他介绍了各样的东西的时候，接受了魔鬼的邀请的时候，他们就失去了这从神来的平安。 pada waktu itu dia menempatkan dirinya sebagai orang yang menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Apakah Allah atau iblis? Disitulah kegagalan manusia. 那个时候，他开始用自己的观念来分析什么是对，什么是不对呢？离开了主的话呢，就在那个时候他就跌倒了。 Kegagalan yang besar ini harus dibayar dengan kematian mereka. 那么这种的失败，跌在罪恶的当中，那么罪的代价就是死亡。 Allah ingin kita terus bergantung dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. 神要我们每一个人学习完全的依靠， Itu penyangkalan diri. 这就是舍己的生命的活出。 Menyangkal diri berarti satu pertempuran seumur hidup menaklukkan dosa dalam diri kita. 就是我们在一生的里面，我们一定要学习依靠来战胜各样的罪恶。 Paulus mengatakan, 保罗这么说： di dalam diri aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu apapun yang baik. 在我的里面没有那个善的东西。 Mau tidak mau engkau dan saya harus jujur mengakui 你要或是不要，你一定要承认这是一个事实。 bahwa di dalam diri kita ada begitu banyak sifat atau tabiat buruk dalam hidup kita. 在我们的生命的当中，有许多不好的习惯与坏的东西隐藏在我们心的深处。 Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, 当我们把自己交给主的时候， menyangkal diri berarti kita terus bergumul dalam diri kita yang buruk ini. 那么舍己就是我们一直在与自己里面的罪性、一些恶的东西在那边征战。 Seperti Paulus katakan, aku tahu itu baik, tapi aku tidak sanggup kerjakan. 就像保罗所说的一样，我知道善的，我却行不出来。 Tapi aku tahu ini yang aku benci, tapi justru itu yang aku lakukan. 我所恨恶的那个恶，却偏偏要行出来。 Ini yang disebut dengan proses menaklukkan si aku, si dosa ini. 这就是一个人在与罪征战的时候，他如何来要征服这个罪的一种的内心的世界。 Menaklukkan hidup kita yang lama. 我们 Ini 要 adalah membutuhkan satu kedisiplinan rohani yang tinggi. 那么我们要致使我们肉身的这个己志，我们需要属灵的修养。 Maka Paulus terus berjuang sampai akhirnya dia menang. 所以那个保罗一生的里面都在不断的努力，以致他是一个成功的。 Menyangkal diri dikatakan itu berarti berkata tidak kepada diri sendiri, terutama kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. 舍己就是对自己说不，特别这个不呢，就是对着这个所活出的这个呢，与神的话不相符的东西。 Kalimat ini kelihatannya sederhana, 好像我们听起来也很简单， tapi sulit. 但是并不容易。 Karena di dalam diri kita itu ada satu kondisi terus ingin menikmati keinginan daging ini. 因为在我们的生命的里面有一个路，就是 Apalagi kalau 愿意 keinginan 照着自己 itu 来活。 mendatangkan keuntungan bagi kita. 因为照着我们自己的心意来活，是对我们自己有益处。 Walaupun kita sadar itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi itu mendatangkan keuntungan. Kita terus ada di dalamnya. 因为当你照着自己的己去活出的时候，觉得对自己有益处，然而呢，却不符合神的心意。 Di dalam dunia usaha saya percaya Bapak Ibu mengalami kondisi seperti 我 itu. 们知道，在这个世界的商场的里面，遇到这样的事情是屡见不鲜的。 Kita sadar ada begitu banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 我们知道有许多的事情是我们信徒所不能够做的， Tapi kita tidak sanggup berkata tidak. 但是我们没有力量去向他抗争，对他说不。 Di dalam kehidupan keluarga engkau dan saya pun mengalami kondisi yang sama. 在你我的家庭当中，我们也遇到了这样的一种挣扎的情景。 Kita sulit untuk berkata tidak ketika kenikmatan daging itu terus menghantui atau mencengkram hidup kita. 有时候我们感到很享受的时候，然而知道这个与神的心意不符合的时候，我们很难向他说不。
Menyangkal diri berarti berkata tidak. 那么这个舍己就是勇敢的向己说不。 Pada waktu engkau dan saya sadar sepenuhnya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. 如果我们那个时候， Sadar sepenuhnya. 我们完全的醒悟过来的时候， Sadar bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. 我们非常的清楚，我们照着自己来行是不符合神的心意的。 Pada waktu itulah engkau harus berkata tidak. 那么既然你已经醒悟了，就要勇敢的对己说不。 Lalu yang kedua dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. 第二点，我们说到， Tuntutan dari harga pemuridan adalah memikul salib. 那么对门徒的那个要求就是要背起十字架。 Setelah menyangkal diri, Yesus memerintahkan kita, pikullah salibmu. 当我们肯舍己的时候，这个时候一个更高的要求要我们背起十字架。 Ia menyangkal diri memikul salibnya dikatakan. 那么舍己接下来呢的就是要背十字架， Memikul salib. 背十字架。 Ini ditulis dalam bentuk imperatif perintah. 这个在它的语气的结构里面是一种命令的口吻， Satu perintah yang engkau dan saya dituntut untuk taat sepenuhnya. 就是你我神所命令的，必须要背十字架。 Kata memikul salib itu sama dengan mengangkat. Kita mengangkat dari bawah lalu naikkan ke bahu kita. 那么他讲你背起十字架，就是要把它那个搬起来，然后放在背上， Lalu membawanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dengan memikul. 然后把这个的重担从一个地方又到了另一个地方，这叫做背。 Di dalam Lukas pasal yang ke-9. 在路加的第9章， Dalam konteks yang sama dikatakan memikul salibnya setiap hari. 同样的有这样的一个句子说，你要天天背起十字架。 Di dalam Matius kita tidak menemukan kata setiap hari. 在这里没有讲到天天， Tapi di dalam Injil Lukas dikatakan setiap hari. 在路加福音的里面是说天天背起十字架。 Artinya harga yang harus engkau dan saya bayar dalam mengikut Tuhan adalah setiap hari sepanjang hidup yang kita jalani. 那么意思就是作为神的门徒，我们要每一天都要有这样的一种与己来征战，就是背十字架。 Harga memikul salib itu bisa berupa fitnahan, penganiayaan, bahkan yang terakhir adalah kematian. 那么背十字架里面的给我们看到的是羞辱、逼迫，甚至是死亡。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Kalau kita lihat kondisi saudara kita yang sekarang di daerah Timur Tengah, 如果我们在这个东爪哇的这样的现在的情形， lalu dengan munculnya gerakan-gerakan yang ekstrim, 有许多那个偏激的做法， maka mereka tanya, kamu Kristen atau bukan? 那么他们就问你是基督徒吗？ Pada waktu engkau mengatakan, iya saya Kristen, 如果你说我是基督徒， maka parangnya langsung ada di leher kita. 那么就是要砍头的。 Anda berani pada waktu itu menjawab iya? 如果像那样的情形摆在你面前的时候，你敢承认吗？ Bukankah ada banyak broadcast dari BB yang kita lihat video tentang orang yang dipenggal kepalanya? 岂不是我们在那个电视上常常看到的受逼迫的地区，他们的基督徒常常被砍头。 Di tengah-tengah ancaman kematian mereka ditanya, apakah engkau Kristen atau bukan? 在那生命受到威胁的时候，问你是否基督徒的时候，你敢承认吗？ Mungkin pada waktu itu kita akan mengatakan demikian. 可能那个时候我们会这么说： Tuhan ampunilah saya satu kali ini saja. 主，你赦免我们，就饶过我们这一次嘛，赦免我们， Ampunilah saya satu kali ini saja. 就这么一次，你饶恕我们。 Waktu itulah kita akan mengatakan, 可能我们会这么说， saya bukan Kristen, saya tidak 或 mengenal 者 dia. 说我不是就那个说我不是基督徒，就否认主。 Bukankah itu pernah dialami oleh Petrus? 岂不是这是彼得所经历的吗？ Ketika ditanya, bukankah kamu salah satu di antara mereka? 有一个侍女问你，你是跟耶稣一党的吗？ Tapi Petrus mengatakan, aku sungguh-sungguh tidak mengenal orang itu. 那么彼得就否认说，我真的不认识他。 Kondisi itu bisa dialami, engkau dan saya. 那样的一个情形，如果出现在我们面前的时候，可能你我都会像彼得一样， Memikul salib, 背十字架 itu harganya mahal. 是需要付代价的。 Apalagi pada zaman itu kata salib. 更何况在那个的时代背景写的那个十字架， Bagi orang-orang masyarakat umum maupun bagi murid Tuhan, 无论是当时的百姓或者是神的门徒，
Mereka mengerti dengan jelas arti kata ini, 他们非常的清楚十字架是什么东西， yaitu kematian. 就是代表着死亡。 Hari ini kalau engkau dengan saya mendengar kata salib, 今天你我如果听到十字架， mungkin tidak seram. 可能没有这么深刻的体会。 Karena kalau kita mendengar kata salib, oh kita lihat di gereja seperti ini. 可能我们讲到了十字架，我们的回应感觉就是这样的一个十字架而已。 Atau kita melihat ada salib yang ditaruh di rumah kita. 或者看到了，想起了就是我们家里所挂的十字架， Atau yang digantung di leher kita. 或者是我们的项链里的十字架。 Kalau kita yang digantung di leher lalu dibeli di Frank and Co gitu ya. Nah, 像这样的十字架，我们所反映出来的就是很平安的。 maka semua ibu-ibu pasti mau. 如果那个十字架就是指刚才说的面临着死亡的十字架，我看我们都不要带它上它。 Iya toh. Semua ibu-ibu akan mengatakan, ayo tolong belikan aku satu, aku mau gantung di sini kan itu. 没有一个人愿意带着象征死亡的十字架。 Tetapi kalau salib pada zaman itu, 但是在那个时代，当时的背景，那写的十字架 itu adalah kematian. 就是代表死亡。 Jadi ketika para murid dan orang mendengar apa yang dikatakan Yesus tentang memikul salib, 当那个门徒们听到了主讲到了论十字架的时候， maka segera terlintas dalam pikiran mereka sebuah lukisan mengenai seseorang yang tanpa daya. 所以他们就感到是在这个跟随主就没有勇气再跟下去了。 Seorang hukuman yang dituntut untuk memikul salibnya sendiri sepanjang jalan menuju tempat pelaksanaan eksekusi. 那么那个一路上都要是一直的背着这个十字架走过 Seorang 来 yang 的。 memikul salib adalah seorang yang mulai melangkah pada jalan kematiannya, 那么一个人背着十字架，他就是面向死亡， menuju tempat di mana dia digantung. 那么就是要走到他要被定的那个地方。 Dalam beberapa minggu terakhir ini kita mendengar Jokowi itu menolak gerasi, lalu orang menjalankan eksekusi hukuman mati. 我们看到了周国卫在现在的一些问题，人家都有对他很多的议论。 Dalam hitungan jam pada waktu itu, 在那个时候， mereka dikumpulkan di satu tempat. 他们聚在一个地方， Satu kali eksekusi satu orang 200 juta dikatakan. 一次的这样的商讨，他是要200 juta. 200条的钱，需要那样的。 Apakah orang yang menjalani detik-detik itu dia dikirim keluar, lu mau makan apa terakhir yang enak, dipesan no, gitu ya, dipesan no di Ming Garden. 难道他们 gitu. 商量的是这样的一些内容吗？ Apa permintaanmu terakhir? 那么到底是做些什么呢？ Anda bayangkan perasaan mereka gimana waktu itu? 你们来想象看，他们的感觉是怎么样？ Walaupun waktu itu ada rohaniawan yang mendampingi, 虽然他们 ada rohaniawan hamba Tuhan yang 有那 mendampingi. 个神的儿女在那个其中， Saya yakin kegelisahan begitu luar biasa. 他们一定也是感到非常的不安。 Apalagi orang yang harus memikul salib. 那么谁在这当中是必须背十字架的？ Sepanjang jalan dia dipermalu, sepanjang jalan dia dicambuk. 那么一生的里面就要这样面对着羞辱的， Tidak ditanya lagi apa permintaanmu yang terakhir. 也还没有问你最后的要求是什么。 Engkau hanya tahu berjalan di tempat di mana engkau akan digantung. 那你就知道说，你已经知道了，你那个所要去的地方就是你死亡的地方被定。 Kalimat ini yang Yesus ucapkan di awal ketika murid-murid ingin mengikut dia. 当那个门徒要跟他的时候，那个耶稣就把这个十字架告诉了他们。 Memikul salib adalah suatu kerelaan hati untuk mulai menempuh jalan kematian sendiri. 那么背起十字架就是甘心情愿的走这条道路。 Menjadi seorang murid Yesus merupakan bentuk kerelaan hati untuk berada di dalam pelayanan dengan siap menderita. 就是在他的服侍的生涯的里面，愿意面临各样的考验以及苦难， Kepedihan hati, penolakan, bahkan kematian. 甚至被人毁谤，甚至被人逼迫，甚至于死亡。 Ini yang disebut dengan memikul salib. 这就是所指的背十字架。 Ini yang harga engkau dan saya harus bayar. 这是你我作为神的门徒所应该预备的代价。 Itu kehendak Tuhan bagi setiap kita sebagai anaknya. 这也就是神的要求，也是他的心意。 Lalu yang ketiga, 第三， tuntutan dari harga pemuridan adalah ketaatan penuh.
那么门徒的训练，到底要训练一些门徒什么呢？就是要 Setelah Yesus 顺服。 berbicara soal menyangkal diri, memikul salib, dia katakan sekarang ikutlah aku. 他首先他的顺序是这样的，要舍己背十字架，接下来说要来跟从我。 Apakah arti mengikut? 什么叫做跟从呢？ Artinya kita mengikut kapan dan dimanapun Tuhan berada. Yesus Kita 说- meneladani dan mentaati apa yang dia lakukan. 主在哪里，那么跟随着他的人也在哪里，而且照着主的样式活出。 Nah, dalam bahasa Jawa ada satu kata yang bagus. 那个爪哇哇讲得很好， Ngintil. Ah, tahu dah ya? Mengintil. Ya apa mengintil itu? Tahu anak-anak dah ya? Mengintil orang tua gitu ya. Kadang-kadang orang tua kan nggak seneng tuh ya, pegel gitu ya. Jadi dia anak itu kan kalau kita jalan dia pegangi terus gitu ya. Lepas dong. Nah, gitu. 哦，你对的，就是追随 Ikut 在后面， menempel di belakang gitu ya. 紧紧的追随的意思。 Kadang-kadang kita tidak suka bukan sebagai orang tua 有 gitu 时候 ya. 我们作为家长的很讨厌小孩子这样一直， Karena kita tidak leluasa bergerak. 因为好像让我们觉得不大自由。 Tapi Tuhan tidak akan pegal dengan kita. 但是我们的主不是这样， Dia justru senang kita terus mengintil. 他喜欢我们就是追随着他，牵着他的衣襟走。 Itu kata mengikut di sini adalah dalam pengertian menempel terus gitu, mengintil terus. 啊，这里的跟从呢，就是一致的跟在他的后面，甚至是紧紧的贴住的。 Setiap langkah Kristus itu engkau menjadi langkah hidup kita. 那么基督所走的每一步的，我们就跟从他的脚踪，一路的跟得紧紧的。 Dan untuk itu seorang murid dia katakan harus memiliki sikap penaklukan diri di bawah ketuhanan Kristus. 那么作为这样的一个跟随者呢，就是有一个完全的一个绝对的一个顺服， Secara konstan mengiringi Tuhan dalam seluruh hidupnya. 把自己所有的一切都交给你所跟随的。 Yohanes mengatakan demikian. 约翰这么说。 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 那么还活在基督里面的人，就是照着神的样式活出。 Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 凡服侍我的人，我在哪里，他也在哪里；凡尊敬我的人，我的父必尊敬他。 Pergumulan inilah yang dialami oleh David Platt. 这就是的一个征战，就是在那个门徒的当中有这样的征战。 Ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup dikatakan. 他要想活出像基督所要他活出的。 Dia sadar itu kegagalannya. 哦，那个时候那个塔菲就觉得他自己虽然很成功，但是他感到失败的乃是还没有到达这样的一个标准。 Lalu dia membangun kembali pelayanannya. 然后他再重新恢复他的服侍工作。 Yohanes mengatakan barang siapa melayani aku dan mengikut aku, dimanapun aku berada, di situ pelayanku berada. 约翰福音里面这么说：凡跟随我的人，我在哪里，他也要在哪里； Melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. 凡服侍我的人，我父必尊敬他。 Nah, kata akan dihormati oleh Bapa. 这里讲到父尊敬， Kita ingat satu peristiwa di dalam Alkitab, 我们来看， yaitu peristiwa Stefanus. 就是看到呢斯蒂凡的这个事件， Di dalam kisah pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-9, engkau bisa baca. 在第7节跟第7章9章里面可以来念这一段 Ketika 的经文。 penganiayaan besar-besaran terjadi, 当那个时候，耶路撒冷的教会大受逼迫的时候， Stefanus dirajam mati. 斯蒂凡被石头打死， Dan dia taat sepenuhnya. 他完全的顺服， Dia bahkan mengucapkan satu kalimat persis seperti yang Yesus katakan. 他甚至在快要死的时候，他说的一句话跟耶稣在十字架上所说的一样。 Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 父啊，你赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。 Ini yang dikatakan hidup seperti Kristus hidup. 这就是他活着就像基督真正的活出的凭据。 Pada waktu dia menghadapi akan ancaman kematian dilempari batu itu, 当他面对着要被石头打死的这样的一个威胁， Stefanus mengatakan, aku melihat langit terbuka 斯蒂凡说：“我看见天开了， dan anak manusia itu, anak Allah Yesus Kristus berdiri. 人子耶稣站在天父的右边， Berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. 站在天父的右边。 Ini yang disebut dengan dihormati oleh Bapa.
这里讲到了尊敬，就是这样的一个故事世界里面，让我们看到了就是实实在在的。Dalam ketaatannya kepada Kristus, dalam kematiannya, dia melihat bagaimana Kristus menyambut dia pulang. 看到了一个完全顺服神的人，他把自己完全交给主的时候，为主殉道的时候，实在圣经有这一段的记载，耶稣站在天父的右边， Yesus menghormati dia dengan berdiri menyambut dia pulang. 尊敬他，迎接忠心的仆人归家。 Ada seorang misionari ketika pulang dari cuti pelayanan yang panjang di daerah pedalaman Afrika. 有一个那个宣教士，他那个有假期呢，从那个非洲的那边他放假回来的时候， Ketika dia pulang, dia naik satu kapal yang sama dengan begitu banyak veteran perang. 他那个乘上的那一个这个kapal. 一艘船呢、 Di situ ada banyak prajurit veteran perang. 哦，那个是有很多的士兵的战士，也是在那个船只的同一艘 Pada 船 waktu 里面。 mereka tiba di negara Amerika dikatakan, 当他们那个船进到了那个美国的港口， prajurit itu berbaris turun. 那个士兵们都排队的走下了， Di situ dia disambut oleh banyak jenderal. 因为那边呢有那个他的元帅们、那个将军们在那边迎接这一班的有功劳 Presiden 的将士。 memberikan pidato kenegaraan menghormati orang-orang seperti ini. 那么他们在那边宣读那个讲他们的功勋，在那边尊敬的迎接这一位凯旋归来的士兵， Parade militer kebesaran menyambut mereka. 在那边热烈的欢迎，而且受到了最高的待遇。 Lalu ketika misionari ini turun dari kapal, 当这个的宣教士也从这个的船走出来的时候， dia sebenarnya berharap ada majelis gereja atau hamba Tuhan yang menyambut dia. 他心中也在盼望神的仆人或者是执事也能够到这个的港口来迎接他们。 Tapi ketika dia sampai turun di dermaga, tidak ada satu orang pun yang 当 menyambut 他 dia. 下船的时候，没有看到一个人影。 Lalu dalam hati kecilnya dia berkata demikian. 在他的心的深处，他这样说： Kenapa orang yang berperang demikian? 那些凯旋归来的战士们。 Ketika dia dipulang, dia diberikan penghormatan yang begitu luar 他 biasa. 们回来的时候有那么多的元帅、那个将领呢，还有在那边呢迎接他，而且在那边为他读那个战胜的凯歌那个宣言。 Kenapa saya yang sudah mengorbankan kesemuanya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyelamatkan banyak orang bagi Kerajaan Kristus, tidak ada satu majelis atau hamba Tuhan pun yang menyambut saya? 为什么我往偏僻的地方，我去传福音、做宣教的工作，我归来的时候，没有神的仆人，也没有执事，一个都没有到这里来迎接我。 Pada waktu dia dalam hati kecilnya timbul pemikiran seperti 当他 itu, 的心中有这样的一个想法的时候， tiba-tiba dia mendengar ada satu bisikan. 有一个温柔的声音向他说 Anakku, engkau belum pulang. 孩子，你还没有回家， Yang engkau lihat adalah prajurit yang pulang ke negaranya. 因为你所看到了这一班的凯旋归来的士兵，他是回到他自己的国度， Tapi engkau belum pulang. 但是你还没有回到 Pada 天 waktu 家。 engkau pulang dikatakan, 当你真正回天家的时候， aku akan menyambut engkau dengan kegembiraan sorak-sorai yang lebih besar. 我会在那边，就好像你刚才所看到那样情景一样，我会在那边迎接你。 Ini yang disebut dengan dihormati Bapa. 这里就讲到了被父所尊敬的。 Nah, oleh karena itu berbahagialah engkau dan saya. 倘若是这样的话，你我是何等的喜乐！ Ketika engkau dengan rela membayar harga pemuritan ini. 倘若我们愿意接受门徒的训练， Karena Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. 因为圣经里面听取有这样的记载，也应许我们说，凡尊敬父的服侍神的人，他也要受我父的尊敬。 Hari ini engkau dan saya harus menyangkal diri. 今天你我要学习舍己， Engkau dan saya harus memikul salib 我们一定要背起十字架， dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. 而且要全心全意、紧紧的跟随主。 Tapi ingatlah satu hal, 我们要记住两件事情： sampai genap waktunya, penghormatan itu akan diberikan. 到了最后的日子，神是公义的，他那荣耀的冠冕必等待着。 Karena janji firman Tuhan selalu iya dan amin. 因为神的话句句坚定，永不悔改。 Oleh itu jangan menyerah. 让我们勇敢的来背起十字架。 Walaupun sekarang ada kesulitan, 凡是我们遇到任何的难处，我们绝不妥协，也绝不放 tetap 弃。 dengan setia mengiringi Tuhan. 让我们紧紧跟随主， Seperti Stefanus disambut oleh Kristus.
就好像斯蒂凡那样，神的儿子耶稣基督在那边等待迎接他。 Tuhan akan menyambut kita ketika kita pulang. 他若我们忠心的活在神的面前，当我们归家的时候也是如此。 Amin. Kita berdoa. Tuhan, di dunia kami harus meneteskan begitu banyak air mata. 主，在这个世界上，我们有眼泪， Kami harus menabur ya Tuhan dengan bercucuran air mata. 就像圣经说的一样，我们有流泪出去撒种。 Tapi kami tahu satu hari kami akan menuai dengan bersorak-sorai. 当我们必丰富收割， Tapi terlebih ketika kami menyelesaikan hidup kami di dalam dunia ini, 当我们走完了人生的旅程的时候， Tuhan memanggil kami pulang. 你呼召我们回家的日子， Disitulah Tuhan akan menyambut kami. 你要在那边迎接我们。 Berkati kami ya Tuhan. 主，你赐福于我们， Ampuni kegagalan kami. 你赦免我们一切的软弱与失败， Supaya sebagai seorang murid kami boleh terus membenah diri ya Tuhan di hadapan Engkau. 让我们每一个人在你的面前学习，不断的追求完全， Kami menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. 让我们能够舍己背起十字架每一天 Dan，Tuhan boleh mendapati kami setia di hadapan Engkau. 让我们能够忠心的活在你的面前。 Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. 你赐福你的儿女，赐福你的百姓， Setiap kami yang beribadah 每 pada 一 pagi 个 hari 人 ini. 还到你面前敬拜的人们， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。